Yang ku mampu semata memohon daripadamu, tunjukkan ku jalan yang satu, agar liku penuh onak yang menolak-nolak dan menghentak-hentak. Dari segenap penjuru hingga lapisan langit turut sama berlagu, meminta supaya kembalinya hamba-Mu. Tuhan, bisikkanlah pada bala tentera sisipkan bingkisan kata dari surga. Buat yang leka, yang apa, agar aku ini terusan mencari dalam kekalutan isi hati, tidak lagi menyandar pada paru dan luka yang berbalut rahsia gundah gulana. Tuhan, benarkan aku mencari jalan, kerana pada kepayahan aku bisa mengenal beza pada betul atau salahnya. Bukan sekadar kabar angin, bukan lagi hanya singgah sang ombak, menyampaikan bayu suara Tuhan mendamparkan garisan pegangan. kerana aku lebih rela untuk tenggelam dalam dasar dari culas mencari Al-Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Faiz Nazim. Nama saya Nurul Akilah binti Mazlain. Nurul Hidayah binti Muhammad Hatta. Pada hari ini, kami akan menceritakan tentang perjalanan mencari Tuhan di bawah tajuk puisi Tuhan Berlari, Kau Mencari. Pernah tak korang terfikir cerita Nabi-Nabi yang kita dengar daripada kecil dulu tu sebenarnya cerita dongeng je? Pernah tak korang terfikir agama Islam yang kita percaya ni sebenarnya tak betul pun? Pernah tak korang terfikir kalau korang bangun dari mati nanti, tiba-tiba agama Buddha agama yang sebenarnya, bukan agama kita? Kalau soalan macam ni pun korang tak boleh nak jawab, macam mana korang boleh rasa selamat dengan apa yang kita percaya? Dalam dunia ni ada dua jenis orang. Pertama, manusia yang pemalas. Dia akan memilih untuk membiarkan persoalan-persoalan ni dan terus saja percaya secara membuta. Yang kedua, manusia yang akan terus mencari kepastian kepada keraguan dalam fikiran. Jadi hari ini, kita semua terdiri daripada golongan yang kedua. Sebab terlampau banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berfikir. Knowing about God and knowing God is two totally different things. Persoalannya, adakah solat kita 5 kali sehari semalam bukan sekadar rutin yang kita lakukan hari-hari? Macam mana kita makan nasi hari-hari? Persoalannya, sejauh mana kita faham dan kita hayati kenapa kita perlu solat dan sejauh mana kita kenal Tuhan kita. Dalam dunia ni ada banyak sangat agama, dan banyaknya agama ini hakikatnya menjadi bukti bahawa manusia itu tak pernah berhenti mencari. Manusia yang tak putus mencari sampai jumpa banyak erti, seolah Tuhan berlari dari definisi hakiki. Kalau dulu wujudnya satu demi satu agama menggantikan agama lantaran agama yang sedia ada belum lengkap dan cukup sempurna, tapi sekarang kenapa kita masih perlu mencari? Supaya kita betul-betul fahami dan kita betul-betul yakini bahawa agama yang kita anuti adalah agama yang paling lengkap dan sempurna meliputi seluruh aspek kehidupan. Dan kenapa lagi kita perlu mencari? Supaya bila kita diuji, kita dah ada pasak yang teguh untuk tidak berlari daripada Tuhan. Cukuplah, manusia mewujudkan bermacam-macam agama seolah Tuhan itu bukan satu dan Tuhan berlari dari definisi Tuhan itu sendiri. Jadi, bila lagi kita nak berlari mengejar Tuhan? Ekam Satvigraha Bahudawa dan Bicara. Hanya ada satu kebenaran, tetapi orang pandai menyebutnya dengan banyak nama. Bait 4-6, buku 1, Veda. Bila manusia mencari Tuhan, maka muncullah bermacam kebenaran. Sampai yang tak ada diadakan, yang tak wujud diwujudkan, yang satu didua-tigakan dari Yang Maha Esa. Perlu perantaraan patung yang didewa-dewakan. Hindu, satu kepercayaan yang didasarkan kitab tertinggi Veda diyakini sebagai pengetahuan yang tanpa awal, tanpa akhir juga dipercaya keluar dari nafas Tuhan bersamaan dengan terciptanya dunia. Sejarah bermulanya tak lagi dari fitrah manusia. Sama yakinnya dan percaya kita bahawa dunia ini takkan mampu bermula tanpa pemula.
Seperti sirah tongkat Nabi Musa, seperti kisah Yusuf di dalam telaga, seperti sejarah bulan terbelah dua. Hingga negara penuh rahsia dan dongeng cerita. Masyarakatnya berbangsa-bangsa, berkasta-kasta. Tak pelik kita jumpa masyarakat dalam masyarakat, malah agama dalam agama. Perbincangannya takkan pernah berhenti. Kontemplasi tentang misteri Brahman diungkap dengan nifas yang tak pernah susah. Lagi penyelidikan filosofis dengan akal susah. Beruzlah, bertapa di gua-gua terasing di hulu dan rimba, berimpi naik ke tangga tertinggi. Bahagia. Mereka mencari kemerdekaan atas penderitaan dengan praktik amalan dan meditasi yang mendalam, melalui cinta, kasih dan percaya. Dalam banyak-banyak pustaka Hindu, begitu banyak seloka mencerminkan toleransi dan sikap pada Tuhan. Umat agama yang begitu menghormati kebenaran walau dari mana pun datangnya, dan mereka menganggap semua agama sama tujuan, mencari Tuhan. Orang yang hanya dicela atau dipuji semata tidaklah ada, tidak ada dan tidak akan pernah ada. Suatu hal yang baik bagi seseorang mungkin tidak bagi yang lain. Kerana itu, sesuatu tidaklah baik atau buruk seluruhnya. Itulah cantiknya putaran kehidupan manusia. Setiap agama bermula daripada seorang insan berdiri di tengah kebobrokan manusia terasa kehabisan penderitaan. Inilah mereka sedar bahawa wujud kekosongan. Inilah manusia-manusia yang sedang mencari Tuhan. Sebagaimana kita sedang bayangkan bahawa Islam juga punya titik mula yang sama. Dari situlah Nabi Muhammad mula mengenal agama. Tapi jangan kita lupa, itu juga menjadi asal kepada kewujudan agama Buddha. Asas kepada penyebaran Gautama dalam peradaban manusia. Kata Buddha, jangan percaya apa yang aku katakan kepadamu sampai kamu mengkaji dengan kebijaksanaanmu tentang apa yang aku katakan. Buddha mengajarkan kita, tidaklah baik bagi seorang pemimpin untuk berperilaku tak terkendali. Tidaklah baik bagi orang yang bijak untuk gampang marah. Tuhan menolong mereka yang menolong diri. Yang tak sekepala tak semestinya musuh. Yang berbuat jahat dibalas jahat, yang berbuat baik dibalas baik. Ya, hampir sama dengan pegangan umat Islam. Menakluk ribuan manusia belum bisa digelar pemenang, tetapi mampu mengalahkan diri sendiri itulah disebut penakluk gemilang. Apa maksud di sebalik ayat ini? Apa yang cuba dimaksudkan oleh Gautama sebenarnya? Mengikut nafsu dalam menjalani kehidupan menjadi larangan. Sama, Islam pun melarang kita untuk kalah dengan nafsu. Islam pun tak bagi kita ikut nafsu. Tapi mengapa kita percaya dan ikut Islam, tak Buddha? Kenapa kita percaya yang itu, tidak yang lagi satu? Fikir, teruskan berfikir. Kerana sumber kekuatan orang bijak ialah pengamatan yang cermat. Poeta. Mengenai seorang insan yang tidak percayakan kewujudan Tuhan, bahawasanya dunia ini bukan siapa-siapa yang punya ciptaan. Tidak lebih tidak bukan hanya hasil cantuman dan dentuman partikel-partikel yang membawa 1001 kemungkinan. Dan salah satunya 13.8 bilion tahun yang lalu tertumpat dalam satu titik pertemuan, akhirnya berselerakan menjadi asas daratan dan lautan. Teori mereka usul kita dari bahan yang tak bernyawa berevolusi menerusi waktu dan ketika, dan itu tampak lebih nyata berbanding ada kuasa yang menciptakan Adam entah dari mana lalu dibiar hidup di syurga. Yang pada mereka hanya sekadar satu cereka yang dibuat-buat untuk mengawal dan memperhamba manusia. Kewujudan agama tidak pernah memberi bukti, melainkan mungkin
Tuhan itu bayangan kita sendiri yang tidak boleh dilabel dan diletakkan sebagai satu imajinasi. Ingatlah sahabat, bahawasanya apabila kita mempercayai, kita perlu pasti. Dan apabila kita pasti, barulah kita percaya akan kehidupan yang nanti. Sesungguhnya dalam dunia ini kita telah diberi pendirian untuk terus dengan kefahaman dan kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu. Tetapi mengapa bumi masih kekal haru biru? Apakah moralitinya konon ceritakan sesuatu yang suci dan murni, tetapi dibiarkan keburukan seolah melonjak tinggi dan kebaikan pula yang digari? Tuhan tak punya autoriti untuk menunjukkan perkara yang hakiki, atau sebenarnya dia langsung tak peduli? Kewujudan agama memberikan kita bermacam-macam perkara. Bahkan kita perlu sedia tentang kemungkinan yang seterusnya. Ingatlah bahawa manusia diciptakan untuk menjadi seorang hamba kepada si dia. Tetapi persoalannya, yang mana satu yang menjadi matlamat kita? Tak, bukan niat kami untuk menghidupkan. Kami cuma tak mampu. Pegangan yang kita ada adalah sekadar satu warisan. Taklid buta tanpa kefahaman. Kerana jauh dari sudut hati kami takut. Kalau ada yang diuji, pendirian kalian terus lari. Kerana kalian tak pernah kisah apa yang kalian percaya benar atau salah. Sejauh mana Islam mampu bertahan kalau agama sendiri pun kurang penghayatan? Maka gunakanlah akal dan juga hati dalam berfikir dan meneliti. Kerana kita juga selain diberi mata di kepala, Kita diberi jiwa untuk melihat dengan rasa. Namun, ada caranya. Bersihkan jiwa Dari kekotoran jauhi keburukan dan kemudaratan. agar tompok hitam tak membutakan. Inilah panduan yang diberikan. Namun, jangan dijadikan sebagai halangan. Teruskan mencari kesempurnaan. Kerana itulah kehidupan. Bukan destinasi yang menjadi pedoman, Tetapi persoalan dan perjalanan di dalam mencari di mana Tuhan.